Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahdihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat sekali lagi mengikuti satu sesi pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita ini termasuk dalam kalangan mereka yang sifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan cahaya yang terang, atau semoga Allah menerangkan diri seseorang itu yang mana dia mendengar ucapan aku dan dia mendengarnya dengan teliti, lalu dia menghafalnya dan dia menyebarkannya sebagaimana yang dia hafal. Jadi hadis yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Tidak ada manusia yang berbicara semasa berada pada usia bayi kecuali 3 orang sahaja. Maknanya tidak ada orang yang bercakap ketika mana dia masih dalam usia bayi, usia baby, melainkan hanya 3 orang sahaja. Fil mahdi ni maknanya yang masih berada dalam buayan. Masih berada dalam buayan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Yang kedua adalah sahibu Juraish. Yang kedua adalah sahib Juraish, iaitu budak lelaki yang ada dalam kisah seorang lelaki namanya Juraish. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memulakan penceritaan tentang kisah Juraish. Dan sebenarnya dalam tempoh 15 minit ni saya nak kongsi tentang kisah Juraish. Hadirin sidang jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Juraijun rajulan 'abidan. Juraish ini merupakan seorang lelaki yang kuat beribadat. Maknanya seorang lelaki yang abid, kuat ibadat. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha, dan dia membina suatu rumah ibadat. Suatu rumah ibadat yang dia duduk di dalam. Maknanya dia duduk di dalam rumah ibadat tersebut. Sawma'ah ni rumah ibadat. Dia duduk di dalamnya. Dan satu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Ibu dia datang ke rumah dia, ke tempat ibadat tersebut, dan pada ketika itu dia sedang mendirikan salat. Faqalat, lalu mak dia pun kata, ya Juraish, wahai Juraish. Mak dia panggil dia, ya Juraish, wahai Juraish. Kemudian Juraish ni pun berkata, ya Rabb ummi wa salati, wahai Tuhan, ibuku dan juga salatku. Fa'aqbala ala salati, lalu dia pun kembali ataupun fokus kepada salat dia. Maknanya dia tidak menyahut panggilan ibu dia. Fansarafat, lalu mak dia pun beredar. Falamma kana min al-ghad, keesokan harinya, atathu wa huwa yusalli, mak dia datang lagi dan ketika itu Juraish sedang dalam keadaan salat juga. Faqalat, mak dia pun panggil, ya Juraish, wahai Juraish. Faqala ya Rabb ummi wa salati, dan Juraish kata, wahai Allah, mak aku, salatku.
faqbala ala salati. Lalu dia pun fokus kepada salat dia. Maknanya dia sekali lagi tidak menyahut panggilan ibu dia. Fansarafat, mak dia pun beredar. Falamma kana minal ghad, keesokan harinya sekali lagi, atathu wa huwa yusalli. Mak dia datang kepada Jurash ini ketika dia sedang salat. Faqalat, lalu mak dia panggil dia, ya Jurash, wahai Jurash. Faqala ay Rabb. Dan Jurash pun kata juga, ummi wa salati, wahai Tuhan, mak aku, salat aku. Maka akhirnya dia fokus kepada salat dia. Faqalat, setelah kali ketiga panggilan maknya tidak menyahut setelah 3 hari berturut-turut, maka mak dia pun berdoa. Mak dia kata, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, kau janganlah matikan dia, iaitu Jurash anakku ini, sehinggalah dia melihat kepada wajah-wajah wanita pelacur. Begitu. Al-mumisat ni adalah wanita jahat, iaitu wanita pelacur. Jadi ini adalah doa macam seolah mak dia kata, kau berilah ujian kepada dia, menerusi wanita pelacur. Itu maksudnya. Fatazakara Banu Israel Jurayjan wa ibadatah. Maka kalangan Bani Israel pada waktu itu, mereka masing-masing duk berbual, berbicara, berbincang tentang Jurayj dan juga ibadat dia. Lalu wakanat imra'ah baghi yatamassal bihusniha. Dan ada satu wanita yang pelacur ini, dan dia ini orang kata yutamassal bihusniha, macam ciri-cirinya adalah wanita yang cantik. Faqalat, dan wanita ni dia kata kepada puak-puak Bani Israel yang tengah duk sembang cerita tentang Jurayj dan ibadat dia tu, dia kata, in syi'tum la aftinannahu lakum. Kalau kamu nak, aku boleh fitnah dia untuk kamu. Kalau kamu nak, aku boleh uji dia, aku boleh fitnah dia untuk kamu. Faqal, lalu Nabi SAW pun kata, fata'arradat lahu. Dan wanita ini dia pergi kepada Jurayj. Falam yaltafit ilaiha, tetapi Jurayj sedikit pun tidak berpaling ke arah wanita tersebut. Lalu fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'ati. Maka wanita itu pun mendatangi satu orang penggembala kambing. Kerana wanita pelacur ni dia pergi pula kepada satu orang lelaki penggembala kambing. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Maka mereka pun berzina. Nauzubillah min zalik. Maknanya wanita pelacur ni dengan lelaki penggembala kambing tu mereka berzina dan akhirnya fahamalat. Wanita ini pun mengandung. Falamma waladat, apabila wanita ini melahirkan anak tersebut, qalat, maka wanita ini pun dia kata, huwa min Jurayj. Ini adalah anak daripada Jurayj. Fa'atauhu, lalu orang kampung Bani Israel ini semua datang kepada rumah ibadat Jurayj. Fastanzalu, mereka minta turun daripada rumah. Turun sekarang. Wahadamu sawma'atahu, dan mereka merobohkan, memecahkan rumah ibadat yang dibina oleh Jurayj tersebut. Waja'alu yadribunah, dan mereka pukul dia. Faqala ma sya'nukum, lalu Jurayj pun kata, apa masalah kamu ni, apa kena dengan kamu ni? Faqala qalu, lalu mereka pun kata, zanaita bihadhihi al-baghi fawaladat minka. Kamu telah berzina dengan wanita pelacur ini, lalu dia telah melahirkan anak kamu. Kemudian faqala aina as-sabi, Jurayj pun dia tanya kepada orang tu, orang aman, aina as-sabi, mana dia budak tersebut? Faja'u bih, maka mereka pun bawa budak tersebut. Faqal, dan Jurayj kata, da'uni hatta usalli. Tinggal aku sekejap, bagi aku sembahyang sekejap. Fasalla, lalu dia pun mendirikan salat. Falamman sarafa atas sabi, apabila dia telah selesai salat, iaitu Jurayj ni apabila dia telah selesai salat, dia pun pergi kepada bayi tersebut, budak kecil tersebut. Fata'ana fi batnih, dan dia tekan perut baby tersebut, bayi tersebut. Waqala, dan Jurayj pun dia bertanya kepada budak kecil itu, ya ulam, wahai anak kecil, man abu, siapa ayah kamu? Padahal kawan tu masih bayi, maknanya pada usia bayi, tidak boleh bercakap lagi. Tetapi Jurayj dia tanya, ya ulam, man abu, wahai anak budak kecil, siapa bapa kamu? Qala, lalu bayi tersebut dia kata apa? Fulan ar-ra'i, fulan ar-ra'i. Ayah aku adalah si fulan, si penggembala kambing. Qala, lalu Nabi SAW kata, fa'aqbalu ala Jurayj. Orang ramai tadi ni, mereka pun pergi ke arah Jurayj. Yuqabbilunahu, mereka cium dia. Wa yatamassahuna bih, dan mereka duk pegang-pegang badan dia. Maknanya mereka jadi macam tahulah kebenaran bahawasanya mereka telah tersilap kepada menilai
Jurash ini tadi, seorang lelaki saleh hamba Allah. Waqalu, lalu mereka pun ramai-ramai dalam keadaan serba salah tu, mereka kata apa? Nabni laka sawma'ataka min zahab. Kami akan bina semula rumah ibadat kamu yang diperbuat daripada emas pula. Padahal rumah asal dia tak buat daripada emas, buat daripada tanah biasa saja. Tapi nabni laka sawma'ataka min zahab, kami akan bina rumah ibadat kamu daripada emas. Qala, lalu Jurash pun kata, la, jangan macam tu. A'iduha min tin kama kanat. Kamu binalah semula ia sebagaimana sebelumnya, iaitu daripada tanah. Fafa'alu, lalu mereka pun buat, maknanya mereka pun bina semula. Itu adalah bayi yang ketiga yang boleh bercakap semasa kecil. Yang pertama adalah Isa bin Maryam, yang kedua adalah kisah Jurash tadi. Yang ketiga adalah tentang seorang, kisah yang ketiga kata Nabi SAW, wa baina sabiyyun yarda min ummi, ada satu bayi ni dia sedang menyusu daripada mak dia. Famarra rajulun rakibun ala dabbatin farihah wa syaratin hasanah. Tiba-tiba datang satu orang lelaki dalam keadaan dia menunggang seekor haiwan tunggangan dalam keadaan yang nampak hebat pada zahirnya. Faqalat ummuh, dan mak dia pun berkata, Allahumma ja'al ibni misla hadha. Ya Allah, kau jadikanlah anak lelakiku sama seperti lelaki yang kelihatan hebat itu tadi. Kemudian fataraka sadia, maka bayi ni yang sedang menyusu tadi dia meninggalkan susu tersebut. Wa aqbala ilaihi fa nazara ilaihi. Lalu baby ni dia tengok kepada orang yang lelaki yang naik pada haiwan tunggangan tersebut. Qal, dan bayi ni dia bercakap, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, kau jangan jadikan dia jangan jadikan aku ni macam ni. Summa aqbala ala sadi. Kemudian dia pergi balik menyusu kepada mak dia. Faja'ala yartadi. Lalu dia pun menyusulah. Yartadi ni menyusu. Qala faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi ismihi sababah fi famihi. Faja'ala yamassuha. Kata perawi hadis dari kalangan sahabat, iaitu Abu Hurairah, dia kata, seakan-akan aku melihat Nabi SAW ketika dia menceritakan tentang bayi tersebut menyusu daripada ibu dia, dengan Nabi menggunakan jari telunjuk Nabi dan masukkan dalam mulut Nabi, faja'ala yamassuha. Dan lalu Nabi SAW pun macam memberi gambaran, hisap susu macam mana, gitu. Qala, lalu Nabi SAW kata, wa marru bi jariyah wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaiti sarakti wa hiya taqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian ketika ibu tersebut sedang menyusukan anak dia, tiba-tiba di hadapan mereka itu lintaslah satu orang wanita ini, yang mana orang ramai duk pukul dia, dan orang ramai duk kata, kamu berzina, kamu mencuri. Tapi wanita tersebut hanyalah mengatakan hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku ni Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat aku berserah. Faqalat ummuh, lalu mak dia pun kata, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, kau janganlah jadikan anakku ini macam perempuan tersebut. Fataraka radha', maka baby tersebut dia pun meninggalkan menyusu. Wa nazara ilaiha, dan dia tengok kepada wanita tersebut. Faqal, dan bayi ni dia kata apa? Dia kata, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, kau jadikanlah aku ni sama seperti wanita itu. Fahunaka taraja' al-hadis. Faqalat halqa marra rajulun hasanul hay'ah faqultu Allahumma ja'alni. Okey, baik. Lalu apakah sebab dia? Kita nak tengok. Ni ada riwayat yang lain. Qala inna dzaka rajul kana jabbaran. Lelaki yang nampak penampilannya hebat sedang menaiki tunggangan tu, dia sebenarnya adalah seorang penguasa yang jahat atau seorang lelaki yang jabbar. Faqultu Allahumma la taj'alni mislah. Lalu aku pun, iaitu baby pun kata, sebab itulah aku tak nak minta aku ni jadi macam dia. Ada pun orang ramai duk kata tentang perempuan tersebut, kata dia berzina lah, sedangkan dia tidak berzina. Kata dia mencuri lah, sedangkan dia tidak mencuri. Fakultu, lalu aku pun berdoa, Allahumma ja'alni mislah. Ya Allah, kau jadikanlah aku sama sepertinya. Saya nak tutup dengan satu faedah yang dikongsikan oleh Imam Nawawi yang bila mensyarahkan hadis Muslim ini. Dia kata, wa fi hadisi Jurash hadha fawaidu katsirah. Hadis Jurash mempunyai faedah yang begitu banyak. Antaranya azimu birril walidain, besarnya tuntutan buat baik kepada ibu bapa. Wa ta'akkud haqqil lebih-lebih lagi kuatnya hak seorang ibu.
wa anna du'aaha mujab, bahwasanya doa ibu ni mustajab. Wa annahu idza ta'aradatil umur budi'a bi ahammiha. Apabila bercanggahnya beberapa perkara, kita mulakan dengan perkara yang paling penting sekali. Wa anna Allah Ta'ala jaj'al li awliyaihi makharij 'inda ibtila'ihim bisyada'id ghaliban. Dan Allah Ta'ala ni menjadikan bagi para walinya jalan keluar apabila Allah uji mereka dengan kesusahan dan juga kesukaran. Berdasarkan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan baginya jalan keluar. وقد تجري عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أهوالهم وتهذيبا لهم فيكون لطفا. Antara faedah lagi adalah istihbabul wudu' was-salat inda du'a bil muhimmat. Dianjurkan untuk kita berwuduk dan mendirikan salat apabila kita nak berdoa melakukan perkara-perkara yang penting. Wa minha anna al-wudu' kana ma'rufan fi syar'i man qablana. Faqad sabata fi hadzal hadis fi kitab al-Bukhari. Maknanya wuduk ni adalah perkara yang diketahui pada syariat orang sebelum kita. Kerana jurah ni bukannya pada zaman Nabi kita, tapi jurah ni pada zaman Bani Israel. Dan yang terakhirnya adalah antara faedah daripada hadis jurah adalah isbatu karamatil awliya, mengisbatkan atau menetapkan tentang karamah para wali. Wahuwa mazhab Ahlus-Sunnah. Nah, inilah dia mazhab Ahlus-Sunnah. Maksudnya para wali Allah mempunyai karamah. Para wali Allah mempunyai karamah. Jadi karamahnya jurah ni adalah apabila dia tekan perut baby itu boleh bercakap. Macam tu. Ini menunjuk karamah dia. Dan cara Allah nak menyelamat dan membantukan dia daripada kesulitan dan kesukaran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi selesailah perbahasan kita selama hampir 15 minit. Mudah-mudahan hadis ini memberi manfaat kepada pertambahan ilmu kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.